Oh. Oi. Facebook. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala khairi khalqillahi ajma'in. Muhammad ibn Abdullah salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi wahtada bihadihi ila yaumiddini amma ba'd. Muslimin, muslimat, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi dan kita akan sentiasa ingatkan diri kita sendiri agar kita sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, di atas segala kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita kadang-kadang kita rasa bosan. Ustaz-ustaz ni bila dia mula kelas je tak habis-habis nak cerita pasal syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu yang kita sentiasa sebutkan, sebab itu yang biasa manusia lalai. Manusia bila dapat kebaikan, maka dia rasa kebaikan tu adalah daripada diri dia sendiri. Kalau dapat keburukan, dapat mudarat, benda yang tak elok, maka dia rasa itu Tuhan nak zalim pada dia. Lalu benda ni adalah benda biasa, fitrah dalam manusia. Lalu kita kena selalu peringatkan diri kita. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan kerana peringatan-peringatan ni adalah baik bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang nakkan kepada peringatan. Baik. Hatta dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu wa taala selalu ingatkan kita kepada benda-benda yang kita tak perasan, benda-benda yang kita terabaikan. Contoh macam kita selalu sebut dan kita selalu guna contoh ni, bila bercerita tentang ibu dan bapa, maka dalam Al-Quran Allah Ta'ala tak cerita tentang bapa. Sebab bapa tu obvious, dia punya jasa dia nampak. Kita nak bercakap dengan ayah kita, kita bercakap dengan perlahan, sebab kita berterima kasih dengan dia, kita terhutang budi dengan dia. Tapi dengan mak kita lain bahasa kita. Sebab apa? Sebab kita tak nampak jasa dia. Kita tak nampak jasa dia. Kita nampak bapa kita je, yang siapkan makan minum kita, yang sediakan rumah, yang bagi duit belanja pada kita. Hanya bapa kita je. Tapi Al-Quran datang, Al-Quran cerita pasal ibu. Nabi SAW datang, Nabi kata ummuka, ummuka, ummuka. 3 kali ibu kamu. Kenapa? Sebab manusia lalai, terabai. Bukan tak tahu mak dia yang mengandungkan dia, bukan tak tahu mak dia yang 24 jam jadi on call, tengok dia masa dia sakit ke, masa dia perlu masa menyusu. So benda yang kadang-kadang kita tahu tapi kita terabai. Kita cakap dengan mak kita dengan suara kasar, kita tak berterima kasih dengan dia. Berbeza dengan bapa kita. So macam tu juga kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu Allah Taala kalau tanya mana-mana orang beriman pun, nikmat kamu datang daripada siapa? Daripada Allah Taala. Tapi dalam kehidupan seharian kita, berapa kali kita rasa bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala? Dapat makan, kadang lupa nak baca doa pun makan. Dapat minum, dapat rehat, dapat tidur, semua tu nikmat yang kita rasa hatta ada orang bila dia susah nak dapat nikmat tu, dia nak tidur susah, dia nak makan susah, sakit tekak ke, maka dia lupa nak minta daripada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan, agar Allah permudahkan. So dia lupa minta daripada Allah Subhanahu wa taala kerana kelalaian dia. Dia bukan tak tahu bahawa nak tidur tu adalah nikmat daripada Allah Taala. Idh ghashikumun nu'asa amanah, Allah Subhanahu wa taala amanatan min. Kemudian dalam surah Al-Kahfi pun Allah Taala cerita benda-benda yang sukar dia dapat, lalu dia terlupa dan terlalai. Dia bukan dia tak tahu. Lalu itu tugas kita datang untuk ingatkan balik, untuk kita sentiasa tazkir, memberi peringatan kepada manusia bahawa semua nikmat yang ada pada kita, kebaikan ataupun benda yang kita rasa keburukan, maka semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang memerlukan kita untuk
terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, insya-Allah hari ini kita akan bersama-sama baca surah Al-Humazah. Okey, kita akan baca sama-sama surah Al-Humazah. Dan kemudian kita akan tengok serba sedikit apa yang Allah Subhanahu wa taala nak sampaikan daripada surah Al-Humazah. Lalu kita akan baca dulu insya-Allah. Al-Humazah. Saya 2-3 hari ni keadaan tak berapa baik, suara pun tak berapa baik dengan sesama batuk Tapi alhamdulillah kita cuba sebaik mungkin untuk kita kongsi kebaikan bersama-sama insya-Allah. Baik, kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbadhanna fil hutamah wama adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Okey. Itu surah Humazah. Okey, surah Al-Humazah ni dia punya belakang dia semua berakhir dengan sama ada ha tu ha yang ha dhamir ataupun ha tu ha yang kita berhenti disebabkan oleh ta marbutah. Okey. Ta marbutah maksudnya ta yang tersimpul tu, maka kita bila berhenti maka kita berhenti dengan huruf ha. Kita berhenti dengan huruf ha. Okey, dan macam wa'addadah allazi jama'a malan wa'addadah, maka ha dekat situ ha dipanggil ha dhamir, balik kepada maksudnya kata ganti diri. Okey. So kebanyakan orang, sebab bila kita sebut ha ni, makhraj dia adalah dekat akhir halkum, pangkal bawah sekali. So bila kita nak keluarkan ha, kita kena bagi tenaga. So kita membagi i. Okey. So bila kita bagi tenaga tu, kita pun seolah-olah rasa macam ha ni tebal. Nampak kita bagi tenaga, kita bagi kuat suara. So nampak macam ha ni tebal, tapi sebenarnya ha ni adalah huruf nipis, istifalah. Maka bila kita sebut, kita cuba ke arah senyum. Allazi jama'a malan wa'addadah. Kan ke arah senyum. Jangan kita bagi tenaga ya contoh hu, tapi hu ni di baris depan, tak nampak kan? Contoh pada ha yang hujung-hujung kalimah ni. Yahsabu anna malahu akhladah. Kan ke arah senyum. Jangan bawa sampai senyum sangat. Boleh untuk permulaan orang yang belajar, maka buka panjang-panjang, tak apa. Akhladah, senyum, tak apa. Bila kita dah biasa, nanti kita akan tahu dia punya cara buka dia. Tak perlu buka besar sangat, tak perlu kecil sangat, tapi dia ke arah senyum. Okey. Baik, surah ni adalah antara surah-surah yang nama dia daripada ijtihad para sahabat. Tak datang riwayat daripada Nabi SAW yang bercerita tentang surah ini, surah Al-Humazah. Maka para sahabat bila buat Al-Quran, dan orang-orang yang datang selepas para sahabat yang menulis Al-Quran, maka mereka menamakan surah ini dengan surah Al-Humazah. Walau bagaimanapun ada sahabat-sahabat di kalangan para sahabat juga, antaranya Abdullah Ibn Abbas. So kita kalau nak tahu, Abdullah Ibn Abbas ni riwayat-riwayatnya dikumpulkan dalam dua kitab. Satu kitab yang dikarang oleh Al-Fairuz Abadi, yang kita pernah sebut dulu, nama dia Tamyiz Dzawil Basair. Yang ni buku yang kita kena hati-hati,
Sebab riwayat dalam dia adalah riwayat yang banyaknya dhaif dan palsu. So kita kena hati-hati dengan kitab ini. Tapi boleh ambil manfaat. Dan antara kitab yang mengumpulkan riwayat-riwayat juga adalah kitab Ad-Durrul Manthur fi At-Tafsir bil Ma'thur, karangan Jalaluddin Abu Bakar bin Abdurrahman bin Abu Bakar bin Abdurrahman As-Suyuti yang mati tahun 911 Hijrah. Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu taala. Maka Imam As-Suyuti satu-satunya kitab. Okey, kalau kita cerita dalam kalau kita duduk dalam ilmu tafsir, maka pentafsiran Al-Quran ni dia ada dua jenis. Satu tafsir yang nama dia tafsir bil ma'thur. Tafsir bil ma'thur ni hanya tafsir dengan riwayat-riwayat yang datang, sama ada tafsir dengan ayat Al-Quran, tafsir Al-Quran, ataupun hadis tafsirkan Al-Quran, ataupun Al-Quran ni ditafsirkan oleh aqwalus sahabah dan at-tabi'in. Itu adalah tafsir bil ma'thur. Okey. Dan satu lagi jenis tafsir adalah tafsir bir-ra'yi. Bir-ra'yi ni maksud dia bukan ra'yun mujarrad. Bir-ra'yi ni ra'yun maksud dia pandangan. Ra'a melihat, ra'yun pandangan, memandang tapi pandangan yang tak nampak. Pandangan. Okey. So tafsir bir-ra'yi ni, bila kita kata ada pecahan tafsir bil ma'thur, tafsir bir-ra'yi, maka orang kata boleh kita tafsir Al-Quran dengan semata-mata dengan pandangan kita. Benda yang kita nampak, kita ada ilmu dalam bahasa Arab, maka kita pun tafsir Al-Quran dengan ikut apa yang kita ada. Okey. Dalam nak memahami Al-Quran, kita selalu sebut, sebelum kita bercerita tentang tafsir, kita kena tahu dulu tafsir itu apa benda. Tafsir itu adalah kita menerangkan kalam Allah Ta'ala. Benda ni kena tambah. Yang ni satu kalam cantik daripada Syekh Muhammad bin Salih bin Uthaymin. Dia kata tafsir dari segi istilah dia adalah bayanu ma'ani kalamillah ala muradillah. Yang ni yang orang terlepas. Sebab kalau kita ambil makna tafsir daripada dulu, kini dan selamanya, maka mereka cerita tafsir ini adalah keluarkan al-hikam wal ahkam, keluarkan hikmah, keluarkan hukum-hukum dalam, kalau kita baca buku ulum Al-Quran, As-Suyuti, Al-Itqan, Al-Burhan, semua cerita tentang tafsir, makna tafsir. Tafsir ini buku usul tafsir cerita tentang makna tafsir, iaitu bayan ma'an kalamillah, menerangkan makna kalam Allah Ta'ala. Tapi sayangnya mereka tak tambah dekat belakang tu ala muradillah. Apa yang Allah Ta'ala nak sampaikan, bukan apa yang kita ikut suka kita je nak tahu. Lalu bila kita nak bayan ma'ani kalamillah ala muradillah, maka kita perlukan bukan hanya bahasa semata-mata, tapi kita perlukan kepada alat-alat yang lain yang membolehkan kita untuk memahami syariah. Dan benda-benda ni semua diperbincangkan dalam ilmu-ilmu usul. Contoh ulum hadis, usulul fiqh, usulul tafsir. So mereka bincang tentang bagaimana nak bawa keluar benda ni, bukan hanya sekadar dengan menggunakan bahasa Arab. Sebab orang bila dengar tafsir bir-ra'yi, bila dengar tafsir ni ada dua jenis. Satu tafsir dengan riwayat-riwayat, satu lagi tafsir boleh kita bawa datang sendiri daripada apa yang kita tahu. Kita baca terjemahan. Kalau orang yang tahu bahasa Arab dengan bahasa Arab, orang yang tak tahu bahasa Arab, itu sebenarnya lagi bahaya. Dia datang baca terjemahan, lalu dia pun tafsir dengan terjemahan. Itu sebenarnya satu perkara yang agak berbahaya. Lalu bila kita nak keluarkan makna kalam Allah Subhanahu Wa Taala, maka step pertama kita kena belajar, dan yang kedua kita kena pastikan dulu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala inginkan benda yang kita keluarkan ni adalah benda yang Allah Subhanahu Wa Taala nak manusia tahu. Faedah ataupun hidayah Al-Quran yang Allah Taala nak sampaikan kepada manusia. Lalu kita berusaha, dan tafsir bir-ra'yi ni dia ada dua jenis. Tafsir bir-ra'yi dia ada dua jenis. Satu dipanggil ra'yul mazmum. Ra'yul mazmum ini adalah yang dicela. Sifat mazmumah kan. Mazmumah adalah sifat yang dicela. Lalu ra'yul mazmum maksudnya kita tafsir Al-Quran dengan semata-mata pandangan semata-mata. Tidak didasari oleh ilmu, tak didasari oleh apa-apa. Kita pun tengok ayat ni, Allah Subhanahu Wa Taala kata
Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Lalu kita pun keluarlah macam-macam benda daripada ashabil fil. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang kita tahu tentang gajah, tentang pemilik gajah ashabul fil. So kita pun buatlah tafsir kita sendiri. Kita pun kata Allah Subhanahu Wa Taala contoh, Allah Subhanahu Wa Taala nak bila Allah Taala bawa datang cerita tentang fil, Allah Taala nak bila kita buat tentera, kita mesti tentera yang ada gajah contohnya lah. So bila kita dengan maklumat yang kita ada, maka kita pun keluar. Maka Nabi SAW sebut tentang perbuatan mentafsir dengan semata-mata ra'yul mujarrad, dengan semata-mata pandangan semata-mata. Maka Nabi SAW kata man qala fil qur'ani bi ra'yihi, maksudnya bi ra'yil mujarrad, tanpa ada ilmu, fa asaba maka dia dia tepat, dia bagi makna dan kena pula pada makna dia. Tapi walau bagaimanapun dia tak ikut dia punya formula dia tak ikut jalan penyelesaian. Kalau dalam matematik kan ada jalan 1 2 3 4, jawapan dia betul tapi jalan dia tak ada. So kalau dalam matematik mungkin boleh dapat markah, tapi dalam Al-Quran fa asaba faqad akhta. Nabi SAW kata siapa yang bercakap tentang Al-Quran dengan semata-mata pandangan dia semata-mata, fa asaba dia tepat, kena makna dia, faqad akhta, Nabi kata dia telah melakukan kesalahan. Bahkan dalam riwayat lain Nabi SAW kata falyatabawa maq'adahu minan nar, maka dia kena cari tempat dalam carilah tempat dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bercakap tentang Nabi SAW, pun Nabi SAW dah kata falyatabawa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar, siapa yang berbohong berdusta dengan nama aku muta'ammidan, sengaja, maka carilah tempat dalam neraka. Itu dengan Nabi SAW, utusan Allah Ta'ala. Apatah lagi dengan kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Allah Ta'ala namakan antara jenayah yang paling besar yang manusia buat adalah apabila bercakap tentang Allah Subhanahu Wa Taala sedangkan mereka tak tahu. Okey, lalu tapi kita nak ambil tadi, apa yang kita nak ceritakan sebenarnya adalah tafsir bil ma'thur. Ini adalah bentuk tafsir yang paling kuat, iaitu bila kita tafsir dengan riwayat-riwayat. Okey, dan banyak buku-buku tafsir yang menceritakan tentang riwayat-riwayat ni. Antaranya adalah kitab Imamul Mufassirin Ibnu Jarir At-Tabari, Jami'ul Bayan an Ta'wili Ayatil Quran. So Ibnu Jarir At-Tabari adalah tokoh pertama yang menulis tafsir dengan lengkapnya dan dengan banyaknya. Bahkan Ibnu Jarir At-Tabari dalam mukadimah ni dia kata tafsir dia yang ada sekarang ni adalah ringkasan daripada 300,000 helaian tafsir, maka dikecilkan. Itu kalau kita dapat kitab besar dia, saya tak ingat nama kitab besar dia, Majma'ul Bahrain, tak ingat nama kitab dia, tapi Ibnu Jarir At-Tabari kata dia buat satu kitab yang besar lalu diringkaskan untuk jadi Jami'ul Bayan an Ta'wil Ayatil Quran. Ini Ibnu Jarir At-Tabari, antara orang yang tafsirnya adalah tafsir-tafsir yang banyak bawa bila dia kata al-qaul fi ta'wili al-qaul fi ta'wili qaulihi ta'ala. Mana dia kata datang satu ayat, Ibnu Jarir At-Tabari dia bawa satu ayat, kemudian dia kata sebelum ayat tu makna ayat ni, tafsiran kepada ayat ni. Okey. Kemudian lepas dia bawa tafsir ayat tu, maka kemudiannya dia bawa zikru man qala zalik. Dia bawa siapa yang berkata dengan benda ni dari kalangan para salaf. Sama ada riwayat tu daripada Nabi SAW ataupun daripada para sahabat ataupun daripada tabi'in. Itu antara bentuk tafsir bil ma'thur. Begitu juga orang yang selepas Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Abi Hatim dengan tafsir Al-Quran Al-Azim. Okay, walau bagaimanapun tafsir-tafsir yang banyak kita kata tafsir bil ma'thur ni, dia menghimpunkan antara tafsir bil ma'thur dengan tafsir bil ra'i. Dia akan campur. Macam Ibnu Jarir At-Tabari dalam beberapa tempat, bahkan Ibnu Jarir At-Tabari dalam beberapa tempat dia kritik qiraat sahihah mutawatirah. Dia kritik kiraat-kiraat yang kita baca pada hari ni.
Bahkan dalam beberapa tempat juga dalam Ibn Jarir At-Tabari, dia menghukum dengan bahasa Arab semata-mata. So ada gabungan antara bil ma'thur dengan bil ra'i, walaupun tafsir ni dikenali sebagai tafsir bil ma'thur. Tetapi ada satu-satunya kitab yang mana dibawa riwayat semata-mata, tafsir dengan riwayat semata-mata. Itulah Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Ma'thur. Itu kitab Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu taala. Okey, maka kalau kita nak tengok surah tu daripada surah Makkiyah ke Madaniyah ke, maka As-Suyuti dia akan bawa riwayat semua daripada Ibnu Abbas. Qala Ibnu Abbas nazalat fi Makkah, qala Ibnu Abbas nazalat fi Madinah. So riwayat-riwayat ni ada semua dalam Durrul Mansur. Buka aje. Cuma kalau carilah kitab-kitab yang telah ditahqiq. Yang maksud ditahqiq ni ialah yang para ulama yang terkemudian daripada As-Suyuti, dia dah tengok hadis-hadis dalam As-Suyuti, maka dia hukum hadis ni sahih, hadis ni tak sahih, hadis ni dhaif. Okey. So antara tahqiq yang bagus adalah tahqiq Abdullah bin Abdul Muhsin, Syekh Abdullah bin Abdul Muhsin At-Turki. Ini antara tahqiq yang bagus. Dia Syekh Abdullah bin Abdul Muhsin At-Turki ni dia jadi musyrif kepada satu kumpulan pengkaji yang mana mereka mengkaji hadis-hadis dalam Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Ma'thur. Okey, baik. Ceritanya tak ada dalam riwayat mana-mana datangnya surah nama surah Al-Humazah. Walaupun lalu ia adalah ijtihad para sahabat. Kemudian ada di kalangan para sahabat pun Ibnu Abbas menamakan surah ini dengan surah Wailul likulli humazah. Sampai situ. Wailul likulli humazah. Tak habis lagi sampai lumazah tak ada. Wailul likulli humazah. Bahkan ada sebahagian lagi ahli tafsir yang mana dalam buku-buku mereka menamakan surah ini sebagai surah Al-Hutamah. Kerana dalam surah ni ada ayat yang menceritakan tentang Al-Hutamah. Menceritakan tentang Al-Hutamah. So surah Al-Humazah ini adalah antara surah-surah Makkiyah, dan ayatnya ada 9 surah yang turun sebelum hijrah Nabi SAW, dan ayatnya ada 9 yang mana ia menceritakan tentang satu sifat manusia dan pengakhiran kepada sifat tersebut. Okey. Ada pun yang menceritakan tentang kelebihan surah Al-Humazah, maka tidak ada riwayat-riwayat yang datang tentang kelebihan surah Al-Humazah. Ada sebahagian orang kata riwayat-riwayat yang dhaifah, ada sebahagian lagi mengatakan bahawa semuanya adalah maudhu'ah. Antara yang famous datang tentang riwayat surah Al-Humazah ini ialah yang mana ia memang palsu. Allah Subhanahu Wa Taala akan selamatkan orang-orang yang membaca surah Al-Humazah ni daripada hutamah, daripada neraka, dan Allah Taala berikan 10 pahala hasanat, dia asyru hasanat. Allah Subhanahu Wa Taala berikan 10 kali pahala bi'adadi man istahza'a bi Rasulillah. Dengan bilangan manusia yang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. So dari segi matan pun kita rasa tak sedap hati dengar matan macam gini. Dari segi teks dia pun kita dengar tak sedap teks macam gini. So hadis tu adalah riwayat tu adalah riwayat yang palsu. Tak layak untuk jadi hadis yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita tak ada maklumat yang jelas tentang penurunan surah ni. Walau bagaimanapun ia turun pada orang tertentu, sebab cerita dia, bila kita baca cerita yang ada dalam surah Al-Humazah, maka kita dapati bahawa ayat ni seolah-olah macam fokus pada orang tertentu. Ada sebab yang menjadikan ayat ini, surah ini turun kepada Nabi SAW. Lalu bila kita kumpulkan maklumat-maklumat tentang kepada siapa sebenarnya diturunkan surah ini, sebab turunnya surah ini, maka ada sebahagian orang mengatakan bahawa surah ini turun kepada seorang lelaki yang nama dia Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ni, dia, kalau kita baca sejarah, kita tak tahu sejarah adakah dia ni kaya ke, dia ni apa. Tapi Ubay bin Khalaf ni adalah seorang lelaki yang mana Nabi SAW, sepanjang Nabi pergi berperang, sepanjang hidup Nabi SAW, Nabi tak pernah bunuh orang. Nabi tak pernah bunuh orang melainkan seorang je. Siapa dia? Ubay bin Khalaf. Dia Ubay bin Khalaf, dia lain daripada Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini adalah tuan kepada Bilal bin Rabah. Tuan kepada Bilal bin Rabah.
Tapi Ubay bin Khalaf ni adalah lelaki, satu-satunya lelaki yang dibunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Ada riwayat lain yang mengatakan bahawa surah ini turun kepada seorang lelaki yang nama dia Ubay juga. Ubay juga, tapi dia tak dikenali dengan nama Ubay, tapi dia dikenali dengan nama Al-Akhnas bin Syariq. Al-Akhnas bin Syariq. Di mana Al-Akhnas bin Syariq ni, satu, dia adalah antara orang yang diperselisihkan adakah dia ni sahabat ataupun tidak. Kalau ikut Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Al-Isabah, Ibnu Hajar kata bahkan Ibnu Hajar bawa silsilah dia punya nama sampai datuk nenek moyang dia. Dan Ibnu Hajar kata bahawa dia ni adalah Syariq, Al-Akhnas bin Syariq ini adalah sahabi. Dia halif Bani Zuhrah, dia Thaqafi daripada Bani Thaqifah. Bani Thaqifah ni adalah antara kabilah-kabilah yang kita kata kabilah yang tak kuat. Kabilah yang pengaruh dia tak berapa kuat. Lalu bila kabilah dia tak berapa kuat pengaruh dia, orang Arab zaman dulu bila dia nak kembangkan perniagaan, dia nak pergi berperang, dia kalau kabilah yang kecil nak pergi perang, macam mana nak menang? Kabilah yang kecil nak pergi berniaga, orang nampak siapa dia ni? Lalu dia terpaksa buat perjanjian, dia buat half. So kalau Thaqafi ni, Bani Thaqifah ni, dia ada perjanjian dengan Bani Zuhrah. Lalu Syariq, Al-Akhnas bin Syariq ni, antara cerita yang datang tentang dia, kenapa dia digelar sebagai Al-Akhnas. Kenapa dia digelar sebagai Akhnas? Sebab cerita dia, kata Ibnu Hajar dalam Isabah, dia kata nama asal dia adalah Ubay, tapi dia digelar sebagai Al-Akhnas sebab apa? Kerana cerita apabila dalam peperangan Badar, Nabi SAW keluar pergi nak tahan kafilah perdagangan orang kafir Quraisy yang berniaga di Syam. Nabi nak halang mereka, nak ambil balik harta-harta yang mereka rampas daripada orang Islam semasa orang Islam tinggalkan Makkah Al-Mukarramah. Lalu Abu Jahal bila dia dengar tentang Nabi SAW keluar dengan beberapa orang sahabat Nabi SAW untuk tahan kafilah, maka Abu Jahal kata, ini peluang ni untuk kita serang Nabi SAW, untuk kita serang Muhammad dan kita menghancurkan Islam. Lalu pergilah orang kafir Quraisy keluar dengan semua kabilah-kabilahnya. Setiap kabilah hantar wakil mereka untuk pergi berperang dengan Nabi SAW. Lalu sampai tengah jalan, sampai berita kepada kumpulan tentera kafir Quraisy ni bahawa Abu Sufyan dah selamat. Mereka ni keluar kerana nak mempertahankan kafilah Abu Sufyan daripada diserang oleh Nabi SAW. Tapi dalam perjalanan nak pergi berperang dengan Nabi SAW ni, datang berita bahawa Abu Sufyan dah selamat. Lalu bila berita tu sampai, maka berbelah bagi. Tentera kafir ni berbelah bagi. Kita nak pergi perang. Lalu ada beberapa orang ataupun ada kabilah yang balik. Dia tak jadi pergi ikut Abu Jahal pergi berperang. Dan kabilah yang balik ni, antara kabilah yang balik ni adalah kabilah Bani Zuhrah. Bani Zuhrah yang pada masa tu yang kita kata ada perjanjian dengan Bani Thaqif ni. So bila ada perjanjian, bila Bani Zuhrah kata kami nak balik, maka pemimpin mereka pada waktu tu adalah Al-Akhnas. Pada waktu tu nama dia Ubay bin Syariq. Tapi bila Al-Akhnas dia ambil keputusan untuk khanasa, dia nak tarik diri, berundur diri balik ke Makkah Al-Mukarramah, maka dia digelar sebagai Al-Akhnas. Okey. Dan banyak lagi riwayat-riwayat lain tentang Al-Humazah turun kepada Umayyah bin Khalaf, turun kepada Jamil bin Amir Al-Jumahi. Jamil bin Amir Al-Jumahi. Al-Jumahi ni antara keluarga-keluarga yang hebat dalam sejarah Islam. Sa'id bin Amir Al-Jumahi, apa lagi, Mus'ab Al-Jumahi yang dalam cerita perang Uhud ada seorang Al-Jumahi, tak ingat nama dia. Bin Amru Al-Jumahi pun tak ingat nama dia. So Al-Jumahi ni antara kabilah yang ada sumbangan besar dalam Islam. So ini cerita tentang sebab penurunan surah Al-Humazah. Walau bagaimanapun kita tak dapat satu cerita yang pasti kepada siapa turunnya surah Al-Humazah. Bagaimanapun itu tak penting, sebab Al-Quran bila dia turun, walaupun turun pada orang spesifik, pada orang-orang tertentu, tapi
makna dia adalah untuk semua manusia. Kita yang baca Al-Quran, kita yang dengar Al-Quran, kita yang memahamkan orang pada Al-Quran, mendekatkan orang kepada Al-Quran, maka memahamkan orang pada Al-Quran, maka ini kat mana tadi kita dah hilang fokus. Makna surah yang terkandung dalam surah ni, benda tu yang penting untuk kita sampaikan pada orang. Benda tu yang penting untuk sampai kepada kita. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mulakan surah ini dengan wailun. Ini satu kejutan. Kita sebelum ni kita dah dengar dengan satu surah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, satu kejutan, satu ketukan. Allah Ta'ala kata ada benda yang akan ketuk kamu. Al-Qari'ah. So orang bagi perhatian. Begitu juga bila mula surah dengan wailun. Wailun dalam pada orang-orang Arab ni, maka mereka ni bila dengar wailun, Nabi SAW sebut dalam hadis baginda, wailun lil arabi min syarrin qad iqtaraba wailul laka, maksudnya celakalah kamu. Maksudnya dia mendoakan kebinasaan, mengharapkan kebinasaan. Wailun. Lalu bila Arab, orang kafir Quraisy dengar, hatta orang kita, orang beriman yang baca Al-Quran, bila dengar wailun, Allah Ta'ala tengah bagi kecelakaan, kita nak tahu siapa dia orang yang kena celaka daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni. Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wailun ni, mungkin ada sebahagian mufassir kata wailun ni lembah dalam neraka Jahannam, wailun ni kebinasaan, al-halak. Okey, apa keadaan sekalipun, maka kita tahu wailun ni bila datang dalam Al-Quran, maka siapa yang buat perkara yang disebutkan selepas wailun ni, maka dia akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia akan dihukum. Di sana ada wa'id, di sana ada janji azab daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala kata wailul likulli, Allah Ta'ala kata celakalah, kebinasaanlah kepada semua humazatil lumazah. Okey, apa dia humazah dan apa dia al-lumazah? Perkataan al-humazah ni, kedua-duanya adalah perbuatan kita kepada orang. Perbuatan tak baik kita kepada orang. Okey, cuma beza dia, hamz dalam bahasa Arab, hamz bila ha mim sin ha mim zai, maka dia membawa maksud kata-kata, hamz. Kalau hamz bisikan atau angin. So dia melibatkan suara. Okay. Adapun lamz, lamaza, lamasa, maka ia lebih kepada pegang, sentuh, fizikal. Okey. So ada benda-benda humazah dan lumazah, benda yang melibatkan pertuturan dan melibatkan perbuatan. Okey, dan kenapa dia Allah Taala tak sebut dengan sin, hams ataupun lams, nak bagi tahu bahawa benda yang dibuat oleh manusia ni, humazatil lumazah, adalah benda yang mazmumah. Menggunakan mulut untuk bercakap perkara-perkara mazmumah. Menggunakan tangan untuk bercakap perkara-perkara mazmumah, bukan pada diri kita sendiri tapi pada orang lain. Kita hams pada orang lain, kita lams pada orang lain. Allah Subhanahu Wa Taala bila sebut hams dalam Al-Quran pun ada. Allah Taala sebut dalam surah Al-Qalam, nun wal qalam yawma yasrun fala tuti'il mukadzibin waddu law tudhinu fayudhinun wala tuti' kulla halafin mahin hammazim masya'im binamin. Siapa dia antara orang yang Allah Subhanahu Wa Taala kata hammaz, yang salah guna mulut, pertuturan tu, adalah orang-orang yang masya'im binamin. Masya yamshi, maksudnya dia bergerak, berjalan. Untuk buat apa dia berjalan? Binamim, untuk menyampaikan namimah, mengadu domba antara orang tu dengan orang ni, untuk bawa mengumpat sana sini, namimah. Jadi batu api kepada orang. So itu antara penggunaan mulut, pertuturan, kata-kata yang Allah Subhanahu Wa Taala kata kebinasaanlah untuk orang ni. Kebinasaanlah kepada orang ni. Lalu kita akan tengok nanti apa yang Allah Ta'ala maksudkan sebenarnya dengan hams. Adapun lams, maka lams dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut dalam dalam ayat surah At-Taubah, wa minhum may yalmizuka fis sadaqati fa in u'tu minha radu wa in lam yu'tu minha idza hum yaskhatun. Ada sifat orang munafik yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Wa minhum may yalmizuka fis sadaqat. Bila datang sedekah-sedekah, Nabi SAW bagi sedekah kepada orang. Maksudnya ada zakat orang bagi, kita kena bagi pada asnaf dia. Sedekah, ada orang yang layak untuk dapat sedekah. Lalu
ada orang-orang yang dia mengharapkan sedekah tu. Lalu bila dia dapat sedekah tu, dia redha. Okey, dia kata aku nak duduk dengan Nabi SAW, aku nak beriman dengan Muhammad SAW. Sebab apa? Sebab dia dapat harta, dia dapat zakat, dia dapat sedekah daripada Nabi SAW. Tapi kalau Nabi tak bagi dia, kerana dia tak ada kelayakan, mungkin ada orang yang lebih layak daripada dia untuk dapat zakat, untuk dapat sedekah, maka dia fa illam yu'ta minha idza hum yaskhatun, dia marah, dia tak suka, dia benci. Dia dah jadi dengan Islam, dia rasa apalah agama macam gini, dia tak bagi harta kepada aku. Tapi dia tak tunjuk, dia tak cakap depan Nabi SAW apalah Nabi, dia tak cakap macam tu, tapi dia buat memek muka dia, yalmizuka, iaitu dia buat muka tak suka. Dia buat muka masam dia, muka tak suka dia. Lalu Allah Ta'ala kata itulah lams. Dia buat muka tak suka pada orang. Okey. Lalu macam mana kita nak tahu hamz dengan lams, apa dia yang jadi dalam hamz dan lams? Allah Ta'ala sebut pada ayat yang seterusnya, alladhi jama'a malan wa'addadah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut tentang orang-orang yang ada hamz dengan lams ni adalah orang-orang yang jama'a mala. Dia jamaah maksud dia himpun. Jamaah himpun. Solat jemaah kerana kita himpunkan orang ramai-ramai. Mala, dia himpunkan harta. Macam kita sebut sebelum ni, nak himpunkan harta tak ada masalah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memang bagi dunia dan segala isi dia untuk manusia ambil manfaat dan faedah. Siapa yang Allah Ta'ala bagi kekayaan, alhamdulillah. Yang tak bagi kekayaan, maka jangan iri hati kepada orang yang Allah Ta'ala bagi kekayaan. Kita usaha, kita cuba untuk dapatkan apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala dah tentukan untuk kita. Lalu orang ni jama'a mala, dia bukan setakat kumpul harta dia, tapi wa'addadah. Adda maksud dia kira, adat bilangan. Adda dia mengira. Maksudnya setiap kali dia dapat harta, dia akan kira. Dia jadi satu keseronokan pada dia untuk kira harta. So bila orang yang tiap-tiap hari kerja dia kira harta, rasanya dia nak keluarkan tak harta dia kepada orang lain. Dia mungkin keluarkan, tapi dengan susah payah dan berat hati dia akan keluarkan. Sebab hobi dia adalah kira harta dia. Dia nak tengok bila orang kira harta, dia bukan nak kira harta tengok makin berkurang. Hari ni semalam dapat 10, hari ni dapat 9. Dia tak akan kira macam tu. Dia nak kira semalam dapat 10, hari ni nak dapat 12. Esok nak dapat 15. Itu sebab dia kira. Dia kira kerana seronok harta dia makin bertambah. So kita tanya, orang-orang yang kebiasaannya, bukan semua, kebiasaannya, Al-Quran ni cerita biasanya yakhruju makhrajal ghalib. Dia cerita tentang benda-benda yang ghalib. Orang yang kehidupan dia suka kumpul harta dan kemudiannya suka mengira harta, bagaimana hubungan dia dengan orang sekeliling dia? Adakah dia akan baik dengan orang sekeliling dia? Adakah dia akan pemurah dengan orang sekeliling dia? Adakah dia akan pandang orang yang kurang berdarjat daripada dia, kurang harta daripada dia sebagai manusia, sebagai orang yang perlukan bantuan? So Allah Subhanahu Wa Ta'ala bila cerita ni, Allah Ta'ala sedang bercerita tentang satu jenis manusia di mana sifat manusia ni suka kumpul harta dan suka hidup dengan harta dia. Maksudnya dia tak nak harta dia hilang. Dia sangat suka pada harta sampai dia rasakan kehidupan dunia ni, dia punya kasta dia, ada kasta. Di mana kasta orang-orang yang berharta ni duduk tempat tinggi, tapi orang yang tak ada harta duduk dekat bawah. Lalu kesannya kita balik kepada depan tadi, hamz dengan lams. Bila dia tengok orang tak ada harta, dia akan cemuh orang tu. Dia akan cakap benda-benda yang tak elok pada orang tu. Dia akan merendah-rendahkan orang tu. So Allah Subhanahu Wa Ta'ala cerita tentang golongan ni. Dan kalau dia tak bercakap pun, maka dia akan guna memek muka dia. Bila ada orang datang nak minta sedekah, dia pun datang lagi. Bila ada orang nak minta bantuan daripada dia, apa? Bila keluar orang-orang macam contoh yang terjadi dekat Malaysia sekarang ni, bila orang minta bantuan daripada kerajaan contohnya, lalu ada orang-orang yang kritik, apalah pemalas, tak erti nak pergi kerja apa semua. So mereka ni kerana kekayaan. Bahkan yang paling baru sekali, orang kritik makanan. Makanan dah nampak sedap, kata apa hidangkan macam ni kepada kami. Mereka ni apa penyebab mereka jadi macam tu?
Puncanya adalah kerana kehidupan mereka penuh dengan jama'a malan wa'addadah. Hari-hari kerja nak fikir macam mana nak dapat duit, macam mana nak dapat duit. Yahsabu annama lahu akhladah. Dan natijah daripada tu, sebab mereka jadi macam tu adalah kerana duduk dengan harta, hari-hari duduk kira harta. Sebab tu hikmah Allah Subhanahu Wa Taala suruh keluarkan harta, fardu bagi kita keluarkan harta supaya suci. Bukan hanya suci harta kita ni, kita punya dalam ni suci. Supaya tak dipenuhi dengan nak harta, takut nak berpisah dengan harta, sedih nak berpisah dengan harta. Allah Subhanahu Wa Taala suruh zakat. Zakat ni suci. Bukan hanya sucikan harta tapi juga sucikan diri kita sendiri. Lalu natijah bagi orang ni, dia kan Allah Taala kata apa? Yahsabu annama lahu akhladah. Dia menyangkakan, sebab apa? Dia seolah-olah bila dia duduk hari-hari duduk dengan harta, dia sampai lupa nak tunaikan hak harta dia. Ada hak bagi fakir miskin, ada hak bagi orang-orang ni yang dia kena tunaikan. Orang susah dia kena bantu. Sebab rezeki tu daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi pada dia, untuk dia uruskan harta yang Allah Ta'ala bagi pada dia. Tapi bila dia duduk lama sangat dengan harta, duk kira tiap-tiap hari macam mana nak menambah harta dia, maka dia akan menyangkakan yahsabu annama lahu akhladah. Dia akan menyangkakan bahawa harta dia tu akan menyebabkan dia kekal dekat dunia. Maksudnya dia dah tak fikir dah bahawa pada satu masa nanti dia akan mati. Bila dia akan mati, dia akan dibangkitkan depan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia dibangkitkan depan Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan ditanya min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Daripada mana dia dapat harta dia? Daripada sumber yang baik ke? Daripada sumber yang tak baik ke? Yang halal ke? Yang haram ke? Allah Ta'ala akan hitung semua harta dia. Wa fima anfaqah. Dan apa yang dia buat dengan harta dia? Dia simpan bawa pergi mati ke? Dia tak keluarkan zakat ke? So, benda akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi oleh kerana lalainya dia dengan harta dia, maka dia seolah-olah lupa. Dia seolah-olah lupa Allah Subhanahu Wa Taala fardukan kewajipan-kewajipan tertentu pada harta dia. Dia lupa dia akan tinggalkan harta dia satu masa nanti. Dia lupa dan dia akan dibangkitkan depan Allah Subhanahu Wa Taala untuk ditanya tentang setiap inci harta dia, daripada mana dia dapat dan kepada mana dia infakkan. Sebab tu kita hairan dengan beberapa orang manusia, dan kita bukan nak kritik mereka ni, tapi kita hairan dengan orang-orang yang kita, bila kita baca surat khabar, ada orang ni gaji 72 juta setahun, ada orang yang dapat 900 juta setahun. Dia punya dividen dia punya allowance dia 900 juta setahun. Kita pun bayar, orang ni apa. Tapi kita tak nampak signifikan dia. Sebab kalau macam contoh, bila sampai, mungkin dia ada kebaikan-kebaikan yang kita tak nampak. Tapi bila orang dapat banyak dan masih lagi nak menghimpun, bila kita tengok dari segi sumbangannya, nama dia tak keluar pun dalam carta sumbangan. Bukan kita suruh kita suruh zahirkan diri, tunjuk depan manusia aku infakkan harta. Tapi pada masa yang sama, bila mana kamu kumpul harta, maka usahalah juga untuk kamu tunjukkan kebaikan kamu kepada manusia. Jadi contoh pada orang lain. Sebab kalau kamu katalah sebelum ni, kalau orang-orang yang macam mana kaya sekalipun, maksimum dia akan bagi pun 1 juta, kan? Macam tabung COVID ke, tabung harapan ke, kan, semua jenis tabung-tabung ni, kita nampak orang-orang yang sumbangkan, dan kita tahu gaji-gaji mereka ni berapa. So kita nak bagi nasihat je, kita tak kritik siapa-siapa. Cuma kalaulah kita ada harta yang sangat banyak, dan cuba jangan tanam dalam diri kita perasaan takutnya aku kalau hilang harta ni, sedih aku kalau harta ni makin berkurang. Bila kita buat macam tu, maka hubungan kita dengan orang, kita akan mula merendahkan orang. Kita akan lupa pada Allah Ta'ala. Ibadah kita pun tak ke mana-mana. Kita hanya mengharapkan agar yang datang pada kita adalah harta. Kita takut orang datang pada kita, pergilah, kita tak nak terima dia. Sebab apa? Dia akan menghabiskan harta kita. Allah Ta'ala kata, yahsabu annama lahu akhladah. Dia menyangkakan bahawa harta dia tu akan menyebabkan dia kekal di atas muka bumi ni. Kalla, Allah Ta'ala kata, tidak sama sekali. Kamu akan mati dan kamu akan tinggalkan harta kamu. Dan Allah Ta'ala bagi ancaman yang lebih dahsyat daripada tu. Allah Ta'ala kata apa? La yumbadhanna fil hutamah.
Allah Ta'ala kata, mereka ni la yumbadhan. Nabadha maksud dia campak. Campak. Kita ada barang, orang minta barang daripada kita, tolong ambilkan barang tu, kita ambil dan kita campak pada dia. Apa perasaan dia? Perasaan campak tu, orang yang dicampak tu dia rasa, apalah campak pada aku. Tapi kalau kita ni jadi benda yang dicampak, kita ni jadi benda yang dicampak. Contohlah, kita kan selalu pergi buat urusan dengan pejabat-pejabat, ada urusan-urusan kita, urusan rasmi dengan kerajaan ke dengan swasta ke. Suka tak kita kalau kita jadi bola? Pergi kat sini orang tolak pergi sana, pergi kat sini orang tolak pergi sini. Kita tak suka, kita ditolak, dicampak sana sini. Kita jadi marah, kita kata orang ni tak hormat pada aku ke? Lalu campak tu adalah, kalau kita ni dicampak, maksudnya hinanya kedudukan kita. Lalu Allah Ta'ala campak kita dalam neraka. La yumbadhan, dicampaklah kita dalam neraka. La yumbadhan fil hutamah. Allah Ta'ala namakan neraka ni adalah al-hutamah. Hutamah daripada perkataan hatama. Hatama ni dia maksud dia binasa, hancur. Hancur, tapi hancur yang macam mana? Hancur yang pernah tengok tak orang rumah-rumah, bangunan, orang hancurkan bangunan. Kan orang bom, pecah, hancur, berkecai terus. Ataupun lagi mudah contoh, kita ambil kacang, kita ambil hammer, ketuk hammer dekat kacang, maka itulah hatama. Di mana Allah Ta'ala kata, orang-orang yang jenis kumpul harta ni sampai lupa pada Allah Ta'ala, lupa pada hak dia, pada manusia sekeliling dia, maka pada hari akhirat Allah Ta'ala dia akan dicampak. Dia akan dicampak. Maksudnya satu, bila kita sebut la yumbadhan fil hutamah, masukkan orang ni dalam neraka walaupun dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, tapi ta'adduban ma Allah, kita beradab dengan Allah Taala. Allah Taala kata la yumbadhan fil hutamah, dia akan dicampak dalam neraka. Okey, adab dengan Allah Taala, kita tak nisbahkan benda-benda yang tak elok ni, yang buruk pada Allah Ta'ala, masukkan orang dalam neraka walaupun itu perintah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita dicampakkan ke dalam hutamah, neraka yang mana kita masuk je dalam hutamah ni, maka berkecai terus. Sebab apa dia berkecai? Wama adraka mal hutamah. Allah Ta'ala tanya pada kita, adakah kamu tahu apa itu al-hutamah? Neraka yang nama dia al-hutamah. Maka apa dia al-hutamah? Narullah, ia adalah neraka Allah Ta'ala. Di mana neraka ni, kenapa Allah Ta'ala nisbahkan kepada diri dia? Kerana neraka yang menentukan syurga atau neraka seseorang hanyalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang boleh yatasarraf, yang boleh menentukan apa yang ada dalam neraka, neraka ni sejuk ke panas ke, macam cerita neraka mengadu depan Allah Ta'ala, yakulu ba'di ba'da, sebahagian daripada aku, kerana terlalu panasnya dalam neraka sampai api saling memakan antara satu sama lain dalam neraka Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala bagi nafas yang sejuk pada neraka. So siapa yang boleh menentukan benda yang ada dalam neraka, azab macam mana bagi kat orang tu, bagi kat orang ni, neraka siapa yang tentukan masuk dalam neraka, semuanya adalah milik mutlak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu kerana tu Allah Ta'ala kata narullah, neraka ni Allah Ta'ala punya, narullahi al-muqadah, yang dinyalakan. Siapa yang menyalakan? Jadi neraka ni menyala macam mana? Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut pada awal surah Al-Baqarah, ittaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah. Takutlah kamu, bertakwalah kamu daripada jebakkan diri kamu dalam benda-benda yang membawa kepada neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang bahan bakar dia adalah manusia dan batu-batu. Dan kalau kita baca riwayat-riwayat daripada Nabi SAW, siapa dia yang jadi bahan bakar api neraka? Siapa dia jadi bahan bakar api neraka adalah, ada riwayat awwalu man tusa'aru bihi naru jahannam. Orang pertama yang jadi bahan bakar api neraka adalah 3 golongan manusia. 3 golongan manusia, iaitu orang-orang yang semasa di dunia Allah Ta'ala bagi kelebihan pada dia. Dia baca Al-Quran dengan sedap, dia mampu cerita dan tafsir Al-Quran dengan baik. Lalu kemudian Allah Ta'ala tanya, kamu buat ni kenapa? Kamu buat ni kenapa? Lalu orang tu jawab depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya Allah, aku buat ni semata-mata untuk keredaan engkau, ya Allah. Lalu Allah Ta'ala kata apa? Kadzabt, kamu berbohong, kamu berdusta. Kamu buat benda ni kerana untuk manusia cakap kepada kamu fulanun qari'. Fulanun qari'. Orang ni adalah orang-orang yang pandai membaca Al-Quran Al-Karim. Okey.
Ada orang yang kedua pula, orang yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi harta kepada dia. Lalu bila Allah Taala bagi harta kepada dia, lalu dia infakkan harta dia. Dia keluarkan harta dia, bersedekah, berzakat. Lalu kemudiannya Allah Taala tanya pada dia, apa yang kenapa kamu buat benda ni? Kenapa kamu keluarkan harta, berzakat apa semua? Lalu dia kata, aku buat kerana nak mengharapkan keredaan kau ya Allah. Tapi Allah Taala kata, kadzabt, kamu berbohong, kamu berdusta. Kamu buat benda ni hatta yuqalu laka fulanun jawad. Kamu buat benda ni kerana kamu nak manusia kata kepada kamu, tengok orang ni, dia adalah seorang yang pemurah. Kemudian ada yang ketiga adalah orang yang Allah Ta'ala bagi kekuatan dan keberanian. Lalu dia masuk dalam perang, dia duduk dekat saf yang pertama, lalu dia berperang. Lalu Allah Ta'ala tanya, kamu perang sebab apa? Lalu dia kata, aku berperang kerana mengharapkan keredaan engkau ya Allah. Allah Ta'ala kata, kadzab, kamu berbohong. Kamu berperang hatta yuqalu laka fulanun syuja'. Hatta kamu berperang kerana kamu mengharapkan manusia kata kepada kamu, tengok lelaki ni, dia adalah seorang yang sangat berani. So ini adalah antara golongan manusia yang jadi bahan bakar api neraka Allah Subhanahu Wa Taala, narullahil muqadah. Sebab itu kita berhati-hati. Kita berhati-hati agar tidak hilang keikhlasan kita dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apa yang menyebabkan al-hutamah? Kenapa nama dia al-hutamah? Allah Taala kata, wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah. Al-hutamah itu adalah neraka Allah Taala yang menyala-nyala. Allati tattali'u 'alal afidah. Kenapa jadi binasa? Sebab api ni bila dia datang, dia akan bakar yang luar dulu. Api kita letaklah apa-apa pun, bakar, dia akan bakar yang luar dulu. Tapi api yang nama dia al-hutamah, neraka yang nama dia al-hutamah ini, maka allati tattali'u 'alal afidah. Dia bakar, tempat pertama yang dia bakar adalah hati. Lalu bila dia bakar hati, maka seolah-olah kita ni dah hancur berkecai. Walaupun jasad kita masih ada. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam beberapa tempat dalam Al-Quran, la yamutu wa la yahya. Allah Taala bagi tahu tentang penghuni-penghuni neraka ni. Dia bukan mati dan bukan hidup. Maksudnya apa? Maksudnya bila dah dibakar hati dia dalam tu, maka hancur, badan dia seolah-olah berkecai. Tapi jasad dia masih ada. Dia tak mati dan dia tak hidup. Orang nampak dia, jasad masih ada, tapi hati dia dah terbakar hancur. Sebab Allah Ta'ala kata, yang nama dia al-hutamah ini adalah neraka yang allati tattali'u 'alal afidah, yang dia pergi tengok terus, bakar dia tak bakar badan manusia, tapi dia bakar hati. Kemudian afidah daripada fuad tu hati. Fuadun hati, tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah. Maka api yang datang dalam al-hutamah ini, tempat pertama yang dia cari adalah hati, tapi kemudiannya dia akan bakar keseluruhan badan. Allah Ta'ala sebut innaha 'alaihim muqsadah. Api ni datang kepada manusia, jadilah muqsadah. Muqsadah daripada asada, daripada aqsada. Arab ni dia tak boleh jumpa dua hamzah. Bila dia jumpa dua hamzah, dia nak ringankan diri dia, lalu dia tukar hamzah kedua tu jadi alif mat. Asal perkataan aqsada dia jadi asada yuksidu. Asada yuksidu. Asada yuksidu ni dia lebih kepada pakaian. Kalau kita kata asadatil mar'ah, maka perempuan tu sedang pakai pakaian. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala bagi satu gambaran kepada kita, neraka yang nama dia al-hutamah ni, api dia akan datang cari hati kita dulu yang pertama, kemudian api itu akan bakar kita, dan kita tengok keadaan orang yang kena bakar tu bagaikan orang yang pakai pakaian. Pernah tengok kan orang yang terbakar? Kalau ada video-video orang terbakar kan, badan dia macam dipenuhi oleh api. Lalu Allah Ta'ala kata, bayangan orang-orang yang dalam al-hutamah ni, api neraka tu berada pada badan dia seolah-olah macam pakaian yang ada pada dia. Bila binasa kulit dia, badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab. Allah Ta'ala kata bila binasa kulit dia, maka Allah Ta'ala gantikan dengan kulit yang baru agar mereka akan terus dapat rasa azab daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Dan akhirnya fi amadin mumaddadah. Kita bila hati kita terbakar, katalah sekarang ni bukan api pun masuk dalam badan kita. Kita kadang-kadang ulu hati kita panas kerana makan tak lawas, kerana sebab-sebab tertentu makan pedas sangat. Lalu kita rasa tak tenteram badan kita. Badan kita rasa tergerak-gerak, kita duk cari air, kita duk pergi jalan sana sini. Hatta lepas makan, kalau kita panas, pedas-pedas. Kalau kita pedas, apa kita buat lepas kita makan? Kalau kita tak tahan sangat pedas, kita berjalan kan, sana sini, nak cari jalan keluar, nak pergi buka peti ais, nak ambil angin, nak ambil air. Kita tak boleh nak duduk diam, tak boleh nak tenteram. Tambah lagi kalau kemudiannya panas tu kena dekat luar badan kita. So Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin dia pernah cerita tentang bila tafsir surah Al-Humazah, bayangkan keadaan seorang duduk dalam kereta. Duduk dalam kereta lalu kereta tu terbakar. Bila kereta itu terbakar, dia akan berusaha untuk keluar. Macam mana nak keluar daripada kereta ni? Dia akan cuba segala macam cara. Bayangkan kalau tak dapat nak keluar daripada situ. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu orang-orang yang terbakar hati dia. Kemudian api itu jadi pakaian dia. Dia akan berusaha untuk keluar daripada neraka tu. Dia akan cari jalan untuk keluar daripada neraka tu sebab dia tak tahan sangat azab yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada dia. Tapi Allah Taala kata apa? Fi amadim mumaddadah. Tapi dia tak dapat jalan keluar kerana dia dikelilingi oleh amadin. Amadin maksudnya tiang-tiang. Mumaddadah. Dan lagi jauh dia lari, tiang tu tetap ada menghalang dia daripada keluar. Cubalah cara macam mana pun tak dapat juga nak jumpa jalan keluar. Fi amadin mumaddadah. Dia terkurung dalam keadaan tu. Boleh bayangkan siksaan dia. Hati dia terbakar, kemudian badan dia pakai ni, dan bila dia nak berjalan, dia tak boleh nak berjalan, tak boleh nak bergerak pun. Kerana apa? Kerana ada fi amadin mumaddadah. Ada tiang-tiang yang menghalang dia daripada bergerak. Dan ini balasan untuk siapa? Dia tanya, balasan untuk siapa? Balasan untuk orang yang kufur pada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala cerita tentang tu depan tadi. Yang orang kumpulkan harta, kita kata bukan hanya kumpulkan harta, dia kira harta. Dan kita kira harta, kita peniaga, mesti nak untung hari-hari nak tengok. Tapi bila perbuatan kita tu menyebabkan kita lupa pada Allah Ta'ala yang memberi rezeki pada kita, perbuatan tu melalaikan kita daripada untuk beribadah pada Allah Ta'ala, untuk kita kumpulkan pahala, tinggalkan dosa kita. Sebab orang bila dia nak dapat harta, bila tiba-tiba tersekat laluan harta tu, dia akan cari jalan bagaimana nak dapatkan. Lalu dia akan buat benda-benda yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Dia akan buat rasuah, dia akan menipu, dia akan buat segala macam cara sebab dia dah terlalu seronok dengan harta yang ada pada dia. Sebab tu kita selalu doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, la taj'alid dunya akbar hammina. Kita minta pada Allah Taala, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Jangan jadikan dunia ni matlamat kita. Jangan jadikan dunia ni tempat kita nak pening, nak sibuk nak kejar harta. Kalau tak dapat kita jadi susah, risau, gelisah. Tetapi jadikan benda yang Allah Ta'ala bagi pada kita adalah bantuan kepada kita, ataupun ruang kepada kita untuk kita semakin dekat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi macam Uthman bin Affan, bila sampai Amul Maja'ah, bila sampai tahun kemarau dekat Madinah Al-Munawwarah, maka orang nampak kafilah perdagangan Uthman bin Affan datang daripada Syam penuh dengan barang-barang. Lalu orang offer beli, nak ramai al-muhsinin yang nak beli, nak sedekah pada orang. Uthman bin Affan kata no, ada yang lagi bayar lagi mahal. Selalu mereka naikkan harga lagi. Uthman bin Affan kata ada yang bayar lagi mahal. Mereka naikkan harga lagi nak beli daripada Uthman bin Affan. Uthman bin Affan kata ada yang bayar lagi mahal. Lalu mereka kata siapa yang bayar lagi mahal daripada kami? Lalu Uthman bin Affan sedekahkan semua harta dia. Kerana apa? Tak ada yang lebih bayar lagi mahal melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni orang yang ada harta, kumpul harta, berbilion harta pun tak ada masalah, tapi kerana dia guna harta dia untuk kebaikan orang. Dia beli bir ma'unah, dia beli macam-macam benda yang dia bagi dan disumbangkan untuk Islam, tanpa dia mengharapkan melainkan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang lagi teruk lagi adalah orang yang dah dia dengan Allah Ta'ala pun tak jaga, dia dengan manusia. Dia pandang manusia dengan pandangan ihtiqar, dengan pandangan yang keji, pandangan yang manusia ni tak layak duduk bersama dengan aku. Lalu kita tepuk dada kita. Kita semua tiap-tiap hari kita berusaha untuk cari rezeki untuk diri kita. Kita nak kesenangan, kita beribadah pada Allah Ta'ala tanpa perlu fikir macam mana isteri aku makan, anak aku makan. Kita
nak bersekolah macam mana. Kita nak beribadah pada Allah Ta'ala dalam keadaan kita nak tenang. Lalu kita cuba dapatkan harta kita agar kita dapat beribadah dengan tenang. Tapi hati-hati. Sebab bila dunia ni ada pada hati kita, dia bukan pada tangan kita tapi pada hati kita, kita akan terus lalai dalam dunia. So tepuk dada kita, tanya iman kita. Allah Ta'ala dah bagi warning pada kita macam mana kita berhadapan dengan harta yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kepada kita. Lalu sama-sama kita muhasabah diri kita. Apa yang baik tu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang buruk tu daripada kelemahan diri saya sendiri. Maka aku qauli hadza, kita tangguhkan dekat sini dulu. Naktafi bihadzal qadar. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.